Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni adalah hari Ahad tu, semalam hari Sabtu. Tu hari Sabtu dan Ahad normally kita tak akan ada volume yang tinggi dalam market. So ini kita akan hanya pergerakan sideways. So tak ada movement yang drastik di chart. Walaupun minggu depan adalah minggu baru untuk kripto, hari Isnin nanti kita ada 13 hari bulan. Tu 13 hari bulan kita akan dapat data CPI. So hari yang penting untuk kita monitor dan expectation mungkin akan ada berlaku sebarang movement yang drastik bergantung kepada data CPI yang kita dapat. Adakah kita akan lebih lower inflation daripada 8.6 sebelum ini ataupun berlaku peningkatan lebih daripada 8.6. Sekiranya berlaku peningkatan dan pengurangan akan expectation kan berlaku pergerakan yang menarik di chart. Apapun nanti kita akan tengokkan di chart apakah arah-arah pergerakan yang possible boleh berlaku di chart dan akan preparekan untuk anda, dan apakah net movement dan di manakah net position buy tu, dan apakah data-data yang tu nak tengok sekiranya untuk net buy untuk short term gaining. So pun lain kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market di coin market cap untuk tengok apakah yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. Kita tengok currently total market cap berada di mana. Total market cap berada di 1 trillion. Kita tengokkan, kita akan zoom in sikit. So total market currently above 1 trillion. Ikutkan minggu lepas awal-awal minggu kita tengok bawah trillion, bawah 1 trillion. Hari Jumaat kita tengok balik above 1 trillion, dan satu still lagi above 1.05 trillion dengan volume macam biasa. Hari Minggu tak banyak pun, 75 bilion. BTC meningkat 39.2 tapi still lagi maintain daripada semalam, tak banyak perubahan. Ethereum pun sama, still lagi dalam 20%. Morami untuk hari Sabtu Ahad memang tak akan berlaku pergerakan yang drastik. So di total market untuk hari semalam dalam tempoh 24 hour kita increase sikit lah 1.61 tapi volume yang berkurangan 22.7. Lepas tu walaupun ada peningkatan tapi volume tak banyak, kita akan hanya berlaku pergerakan sideways ataupun statik saja di dalam suatu zone. So harga semasa ataupun price harga semasa untuk pagi ni kita tengok Bitcoin berada di mana. Bitcoin still lagi berada above di 21.6k, iaitu dengan tempoh 24 hours kita increase 1.73, weekly hampir 10% punya peningkatan. Untuk Ethereum juga sama 1.7k untuk current time. Dalam tempoh 24 hours increase 2.40 dan weekly banyaklah, weekly 13%. Daripada Isnin sampai Ahad hari ini kita tengok peningkatan ialah 13% daripada minggu lepas. So lain-lain altcoin kita tengok yang melakukan peningkatan yang banyak, mostly dengan Cardano hampir 4%. Tengok lagi yang melakukan kenaikan yang drastik. Tengok almost Uniswap 2%, Litecoin 5%. Tengok Crow hampir 7%. Terra Luna Classic 1%, 70% untuk weekly. Dan untuk Bitcoin Cash juga dropping untuk hari tapi weekly 12%. Tapi mostly kita tengok altcoin semua weekly sedang melakukan regain disebabkan Cosmos 28, hampir 29%. So mostly semua altcoin melakukan peningkatan disebabkan Bitcoin melakukan peningkatan juga. So adakah Bitcoin akan drop ataupun melakukan pump lagi, nanti kita tengokkan di chart. So sebelum kita kejap kita tengok Fear Index dulu. Fear Index kita currently berada di 22, sebelum ni 22, kali ni 28. So terdapat extreme fear ke fear sikit, so kurang fear, sebab tu tengok price melakukan peningkatan. Apapun dalam chart menunjukkan price akan berlaku sedikit rejection. Sama ada rejection itu besar atau tidak nanti tu akan tunjukkan. So di Bitcoin, apa yang berlaku di Bitcoin currently? So di Bitcoin untuk semalam price berada dalam box ni, dan dekat semalam review pagi semalam tu jangkakan ataupun expectation kan untuk price berada which kata channel dalam ni ataupun buat base. So itu yang kita nak. Yang penting kita nak RSI ini cooling down ke bawah untuk bagi tahu kita momentum untuk naik itu ada. Currently untuk momentum naik itu tak ada tanya. Sebab apa? Kita tengok RSI kita berada di overbought. Kedua-duanya RSI dan stock RSI itu bukanlah good position untuk anda short term gain. Last mostly kepada berlaku retestment. So retestment yang kita nak macam mana? So ikutkan minggu depan 13 hari bulan kita ada CPI. So data CPI itu amat penting. Adakah CPI inflation kita berkurangan ataupun kuartal still lagi meningkat. Kalau berlaku peningkatan, ada mostly kita akan nampak pergerakan dropping untuk di Bitcoin. Kalau ada berlaku pengurangan, kita akan nampak pergerakan melakukan kenaikan. So apa-apa yang penting kita nak tengok kuartal consistent. Aku nak tengok
kenaikan yang aku kata konsisten, iaitu perlu kita tengok RSI dan stop RSI ni perlu berada di oversold dulu sebelum berlaku peningkatan. So apapun untuk yang ni, so ada sekiranya malam juga kita perlu bertahan 20.8. 28 adalah kuartal mostly ideal movement, tapi apapun beware dengan sedikit kuartal untuk kuartal stop loss atau siapa yang masuk leverage dia akan stop loss kawasan ni. So stop loss yang tu nampak ataupun position yang ada possible untuk sedikit dropping below untuk naik atas adalah nanti dia akan tunjukkan ada dua data. Yang pertama, yang ni yang data lama kita dah boleh delete sebab apa dah complete pergerakan ni. So hari Lizo akan monitor satu lagi trend line untuk yang ni, possible untuk sedikit lower kita punya price yang kawasan ni untuk potential untuk create kita punya inverse and shoulder. So inverse and shoulder yang ni ada possible untuk price drop ke kawasan ni sebelum dia melakukan peningkatan. So peningkatan mana? At least untuk price measurement yang ni adalah dalam kawasan 25k. So apapun itu mesti lagi aku kata in making. So belum lagi aku kata confirm. So kita tengok dia. So beware dalam market kita ada possible untuk Bitcoin drop sikit. So drop yang tu nak maknanya drop sama ada kuasa ini ataupun drop sikit lower untuk kuasa ini, di mana drop ini boleh menyebabkan RSI kita berada 50 dan stop RSI kita berada oversold. Yang paling cantik kalau RSI kita berada betul-betul di oversold. So ini good untuk kita gain another 20% ke 15 ke 10 ke 30% untuk regain ke atas. So, kalau expectation price jatuh kawasan ni berapakah persen dalam kawasan 25 ataupun price target kita tengok kan, price target point breaking. Point breaking so sama aja. So ini kita akan tengok measurement daripada ini dan bawah ni kita ambil below ni adakah 15 betul. Kita nampak dalam 24%. So inilah yang short term game yang kita nak. So ini adalah possible potensi ataupun position yang tu position buy yang tu carikan, sama ada price itu berada di kawasan 20.8 ataupun 27 ni 28 ataupun price sedikit below ke kawasan trend yang bawah ni untuk create tu punya inverse hand and shoulder. So itulah yang tu nantikan. So apapun currently tu hanya waiting saja. So mungkin minggu depan baru kita akan ada good position buy untuk short term gain. Apapun yang penting, data yang paling penting adalah tu nak tengok RSI ni. RSI ni perlulah cool down. RSI ni at least berada di kawasan 50. Yang penting stop RSI perlulah berada di oversold, dan sekiranya pergerakan itu dapat, ini kita tengok 1 hour nak masuk tu sudah 1 hour perlulah berada di oversold. So RSI di 1 hour dan stop RSI perlulah berada di oversold, tak boleh berada di 50. Dua-duanya perlu berada di oversold kecuali di 4 hour lah. 4 hours ada sedikit momentum. Kalau momentum above atas 50, kita boleh katakan price itu boleh melakukan lagi kenaikan. So itulah pergerakan di Bitcoin. So kenapa kita perlu fokus di Bitcoin? Sebab apa? Bitcoin akan melakukan pergerakan ataupun kuartal sebagai trigger untuk lain-lain altcoin. Kalau Bitcoin naik, altcoin lain juga akan naik. Kalau Bitcoin drop, altcoin juga akan terus dropping. So itulah untuk Bitcoin. So kita akan tengok apakah data-data lagi yang support untuk pergerakan Bitcoin drop ke kawasan ni. First kita akan tengok the swing low ni, to swing high ni. Kita akan ada nampak satu support. So ada possible untuk price drop sikit ke below ni sebelum dia melakukan kenaikan. So 20.28 ni kita akan remark alokasi yang terbaik. Apa-apa kita ada antara dua ni dan trend line ni. So kita akan remove yang ni. So ini kita akan monitor pergerakan ni. So adakah Bitcoin boleh. So itu hanya tunggu masa aja. Tunggu masa je untuk Bitcoin drop ni. Sebab apa kita tengok RSI kita stop RSI dah berada di oversold. Given time stop RSI berada oversold, dia akan melakukan dropping. So dropping tu yang kita tengok. Hopefully dropping tu bertahan kawasan ni. Kalau drop more below mini, kita akan expect more downtrend ke bawah. So inilah kita punya support untuk bertahan untuk melakukan rebound. So inilah kawasan penting, sama ada ini kawasan 20k ataupun 20.8k. So plus minus adalah kita boleh katakan dalam kawasan 20k untuk drop sebelum kita ada sebarang rebound untuk ke atas. So itulah untuk di Bitcoin. Kemudian kita tengok lagi another chart, kita akan tengok lagi kepada DSY dollar. DSY berlaku. DSY macam dekat sana kita ada kuartal first support kita, dan first support untuk di DSY dah pun berlaku kuartal ni. Dan untuk di 4 hours saja, 4 hours saya tengok RSI di DSY berada hampir oversold. So ini untuk momentum DSY dah melakukan peningkatan. So bila DSY meningkat, aset-aset lain akan berkurangan ataupun jatuh. So ini align dengan punya Bitcoin nampak dah overbought. So ini ada potential untuk dia drop. So net kita akan nampak movement untuk DSY sampai mana. Kita akan tengok expectation untuk DSY akan daripada swing high ini to swing low, current low yang ada. Kita ada potential untuk berlaku sampai ke kawasan resistance ini. So kawasan resistance adakah berlaku? So kenaikan DSY kawasan resistance akan menyebabkan kejatuhan di Bitcoin. So inilah kita tengokkan, yang ni kita tunggukan sampai kawasan ni, dan kalau naik lagi meaning kita nampak Bitcoin akan terus dropping, kuartal DSY akan terus naik, ataupun kita akan nampak pergerakan. Sebab apa? Pergerakan yang ni adalah kuartal high low. Ini ada high dan lower low.
So next expectation untuk short term movement kita buat adalah lower high untuk price more ke bawah, iaitu ke kawasan line ni. So kenaikan ni adalah untuk kejatuhan Bitcoin untuk rebound, dan kawasan ni adalah point untuk sama ada Bitcoin sampai ke 20k ataupun 28k. Container meaning kita akan ada dropping untuk DXY ada possible bila DXY drop, Bitcoin akan melakukan kenaikan. So pergerakan ini adalah pergerakan yang kita tengok akan memungkinkan pergerakan Bitcoin ke 25k. So apa-apa kita tengok punya data, so ada feel, ada rasa untuk kita punya CPI data below 8.6, so positif. So ini kita akan ada kenaikan. So apapun kita tengok macam mana untuk kenaikan tu, apapun 12 hari lagi, dalam 3 hari lagi. Dalam 3 hari apa-apa pun boleh berlaku. Kita tengok macam mana untuk di 4 hours pun sikit ada gap sedikit saja ni. Ada gap sikit untuk di 4 hours ni, nampak seperti gap. So gap ini mostly akan close. So ada potential untuk DXY melakukan kenaikan. So bukan lagi untuk short term gaining untuk di Bitcoin. Kita still lagi waiting. Data menunjukkan akan ada berlaku sedikit rejection sebelum berlaku another bounce ke atas. So kita bisa be patient untuk pergerakan itu. So itu the DXY. Kita akan S&P 500. S&P 500 juga berada di kawasan resistance, iaitu 4.1. So 4.1 apakah berlaku? So ini kita akan ada berlaku action ikutkan pergerakan ni. Lower low. So ini price dah buat higher high untuk pergerakan yang ini. So mostly untuk DXY sama juga. S&P 500 DXY melakukan kenaikan, meaning S&P kan jatuh. S&P jatuh sampai mana? So ada possible dia akan jatuh balik ke sampai lower ini. Kalau nanti tu akan draw punya support swing high to swing low ini. Possible untuk dia akan drop balik ke kawasan ni sebelum ada rebound. So sama yang kita nak jangkakan untuk di DXY akan naik, meaning untuk S&P 500 akan dropping tu mostly kita akan tengok mostly dalam kawasan ni sebelum dia melakukan sebab apa kita ada trendline ni. So trendline ni ada consider legit, so meaning drop breakout. So kita akan nampak untuk kenaikan ni, breakout ni akan lead untuk S&P 500 akan more melakukan kenaikan ke atas. So current time kawasan resistance oversold, overbought, so meaning bukanlah good position untuk dia naik, mostly first adalah untuk rejection. So itulah S&P 500. So banyak data yang menunjukkan pergerakan sama. So meaning untuk di Bitcoin keseluruhannya masih lagi belum untuk kita buy. Kita akan waiting untuk set up buy kita net. So itulah untuk Bitcoin, DXY dan S&P 500. So kerana kita akan pergi ke ruangan komen. Untuk ruangan komen semalam ada yang request pasal lunasi. Kita akan tengok ada pasal Shiba, VRA. Kemudian ada lagi tak yang tengok untuk link. Kemudian first kita akan tengok untuk di Luna dan Lunasi. Sebab apa agak famous untuk Luna Lunasi. So Lunasi kita akan tengok macam mana. Lunasi dah pun berlaku dropping seperti mana yang dijangkakan untuk Lunasi akan berlaku rejection. Sebab apa kita berada dah kenaikan yang drastik ni. Kenaikan drastik ni kita akan ada first support kita dah gagal. First support ini dah gagal dan menjadi resistance untuk breakout ni, dan tentu meaning kita akan more push price bawah. So next support untuk di Lunasi adalah possible kita akan drop ke kawasan ni. Kemudian kita ada trendline ni dah breakout, semua ni dah target lah di kawasan ni, dan breakout juga kawasan ni kita ada main support. So kalau untuk katakan kat manakah good position untuk buy untuk Lunasi untuk long term, ini long term tu anda invest duit yang anda expectation boleh loss, dijangkakan dalam kawasan 0.02 ni. So around dalam kawasan 0.02 ni adalah barulah kata kalau anda nak buy betul-betul long term yang buy dengan duit yang expectation boleh loss. Sebab apa? Ini high risk punya investment untuk di Lunasi. So dalam kawasan ni antara 0.2 ni adalah good position untuk buy untuk long term. Tak apa-apa kita tengok support. Kalau nak dapat kawasan ni, confirmation ni adalah price bila breakout trendline ini. So ada possible untuk kalau Bitcoin drop kawasan ni dan Bitcoin stabil, ada possible untuk Lunasi naik balik. Tapi sekiranya momentum Bitcoin melakukan peningkatan tu, nampak Lunasi akan drop. Sekiranya Bitcoin hanya sideways, boleh kita akan katakan untuk Lunasi akan melakukan peningkatan. So itulah pergerakan Lunasi. Apa pun tu biarkan saja. Sebelum ni dah profit tu tak TP pun biarkan, sebab more pada long term. Tu kita tengok macam mana pergerakan ni dah cantik banyak. Pergerakan chart ni dah cantik. So mostly untuk kenaikan yang besar ni akan berlaku huge dropping. Dropping itu mostly yang kita tengok adalah jatuh balik ke higher high sebelum ni kawasan 20. Tu inilah kawasan consider breakout retest sebelum dia ada movement yang lebih besar ke atas. So itulah yang tu expectation boleh berlaku untuk Lunasi. So more kepada long term. So itulah untuk Lunasi. So lain kita akan tengok kot Luna 2.0 apa berlaku peningkatan hampir 300%, dan semalam kuartal sideways. Sama juga kalau kita tengokkan ni, kenaikan drastik ni dah menyebabkan RSI dan stock RSI berada oversold, overbought. So ini kita akan ada huge dropping balik. So dia dropping kat manakah good position untuk anda entry balik? Consider yang ni kita akan draw balik daripada swing low.
to swing high tu ada possible untuk Luna jatuh balik ke kawasan almost dalam 2.7 ke 4 dolar balik sebelum dia berlaku sebarang movement yang ke atas. So, itulah yang tu tengokkan. So Luna ni kalau ada nak invest boleh, tapi tu dah Luna ni dapat coin free dalam 20 coin. So tu biarkan saja, tu tak invest dalam Luna. So kalau ada more kepada coin yang lain, tu tengok pergerakan ini. Kalau tengokkan adakah kita boleh draw trend line. So belum lagi trend line, kita ada support boleh. So ikutkan kenapa berlaku reaction, kalau kita drag balik support sebelum ni, dia berinteraksi dengan support sebelum ini. So support ni currently bertukar menjadi resistance, so adakah break. So normally untuk dia berlaku sampai kawasan ni, sebab kita tengok data lah overbought, so normal berlaku kawasan resistance, so ada possible untuk drop kawasan ni sebelum dia ada momentum more naik ke atas. So itulah tu nampak ke Luna ataupun Luna 2.0. So itulah position yang tu tengokkan. Kadang dah price naik, biarkan saja, jangan chase market, biarkan saja tunggu RSI at least oversold kedua-duanya, barulah anda position tu. Dengan position yang kuartal paling dekat adalah possible di kawasan inilah, ada kawasan ni support ni. Kita tengok breakout, kita dah breakout kita punya sideway yang lama. So normally untuk price yang cantik ataupun secara teknikal adalah price drop balik ke kawasan ni sebelum melakukan peningkatan. So inilah zone buy untuk long term dan invest duit yang anda expectation boleh loss. So itulah untuk di kuartal Lunasi. So next coin, apa lagi yang tanya? Lunasi, kuartal Luna 2.0, Shiba. So kita tengok Shiba juga, apa berlaku di Shiba. Shiba pun lama tu tak tengok kat Shiba. Untuk Shiba, jika akan pergi di daily, kita tengok untuk long termnya. So Shiba, apa yang berlaku? Shiba currently kalau ikutkan, kalau anda nak invest, kita ada sideway ni. So macam dikatakan tu, whatever price kawasan ni, anda good invest untuk long term. So currently tak jauh mana pun kalau invest untuk long term, tak kisah, tapi invest duit yang anda expectation boleh loss. So untuk lunasi, kita akan drag sikit panjang ni. So still lagi sama dalam kawasan almost. Kita akan pilihkan ni, kita nak ambil nombor ni, iaitu ni kawasan ni 9 dan 5 ni. Point 0 dia ada habis 5, point 50 ke belakang tu, 5 ke 9 ni. Untuk kali ni kita tengok macam mana. Kita ada nampak satu trend line yang kita boleh guna, yang sebelum ni kita boleh draw balik bawah dan kita ada satu trend line. So untuk Shiba Inu ni, kalau nak kata ada net spam, dia nampak adalah net spam, kita akan ada berlaku huge spam nanya. Meaning kita tengok adalah pergerakan yang ini daripada breakout ini, kita akan ada huge pump untuk naik atas. Sampai mana terbergantung, sampailah RSI dan stock size berada oversold. Ini di daily. Kalau kata di 4 hours kita tengok apakah keadaan RSI tu. Nanti kita akan ada poin-poin penting ni. Tak perlukan kita delete aja yang ini. Yang ini kita perlu enterkan. So untuk berlaku RSI kali berada di overbought. So ini bukanlah good position untuk buy. So kalau pun anda long term, tak salah, kita still lagi dalam sideway. Untuk anda buy, consider dalam 90 ke 98% dah diskaun. Kalau anda buy untuk long term, tak ada masalah, boleh buy untuk long term Shiba Inu ni. Kawasan at least price more push price ke atas. Breakout 0.022 ni, kita akan nampak price more high push price ke atas. So itulah untuk Shiba Inu. Kata anda boleh monitor trend line ni. Breakout ni kita consider akan berlaku huge pump. Sama bergantung pada keadaan volume atau volume dan keadaan Bitcoin. Kalau Bitcoin pump, expected untuk Shiba Inu boleh melakukan ke push pump ke atas. So itulah untuk Shiba Inu. So next coin kita akan tengok apa lagi? Untuk tengok VRA. So VRA yang ada tu punya saya favorite coin juga, VRA ni. VRA tu target untuk dapat 10,000 coin. Kali ni tu ada 2,000 coin dah. Untuk VRA kita akan tengok untuk long term sikit. So untuk long term VRA, kat manakah good position untuk anda entry? Currently tu nampaklah good position untuk long term. Sekian Bitcoin more drop ke 10k, tu nampak VRA di kawasan ni. Ini yang price yang tu tunggu sebenarnya. Untuk term kali ni tu holding saja apa yang 2,000 tu ada. Tapi kerana price VRA drop ke kawasan ni adalah good position. Kadang kita berada channel ni. So channel ni ada moment untuk short term, mungkin kekuasaan sikit, tapi mostly tu tengok adalah sekiranya dia hilang loss position di kawasan 0.4 ni. Sekiranya dia loss position 0.4 ni adalah net support kita berada di 0.01 dan inilah zone yang you nak buy untuk long term. So itulah untuk VRA. Apapun kalau anda nak invest untuk long term, anda nak ada position, tak masalah, boleh masuk dalam position mungkin 20% ke 30% daripada anda punya target. Contoh anda ada target untuk 10,000 coin, mungkin kat sini anda suppose tidak ada dalam 30 ke 40% position daripada 10,000 coin. Anda ada balance, kita tunggu kalau rezeki sampai kawasan ni kita akan buy. Kalau tak ada price yang naik itu dah melakukan profit. Itu saja VRA untuk long term. So inilah yang tu tengokkan kadang-kadang price. So kalau breakout sikit trend line ni, possible ada attack kawasan ni. Kalau breakout yang atas trend line ni ataupun channel ni,
mostly more kita akan tengok adalah price tu possibly akan naik sampai ke kawasan next ialah kawasan 0.01 sen. So siapa nak invest BRA, consider good dah untuk long term, at least buy dalam 20-30% anda punya target. Letak target berapakah coin yang anda nak, 10,000, 20,000. Bagi Zul tu hanya target 10,000 saja. Zul dah ada 2,000, average di kawasan 0.03 tinggi lah. Apa-apa nanti Zul akan tengok macam mana keadaan Bitcoin end of the year, barulah Zul akan decide untuk buy all coin ni. Itulah untuk VRA. Next coin kita akan tengok apa lagi. Lepas VRA tengok Uni dan Link. TP dekat mana? Uni dan Link TP kat mana? Nak ikutkan Zul dah TP pun sebenarnya. Zul dah maklumkan di Discord channel untuk Uniswap dan Chainlink maknanya. So ikutkan masih belum terlambat untuk TP. Dia akan tunjukkan Uniswap dan Chainlink. So Uniswap, kita akan tengok mana chart Uniswap. So di Uniswap sebelum ni Zul ada kuartal remarkkan kawasan TP inilah di daily, kita tengok di 4 hours. So di 4 hours adalah kita tengok sebab saja price sampai kawasan ni Zul akan TP, dah pun sampai. So kali ada berlaku pump, so siapa yang belum TP dah boleh TP pun. Sebab apa kita berlaku yang ni, kita nampak ni ada zone ini dan kita ada trendline dah breakout cantik banyak untuk more ni atas. Cuma kita nak tengok cooling down untuk RSI. So at least kalau kita tengok RSI ni berada di 50, tu tak nampak RSI ni akan drop ke oversold. So hanya nampak RSI ni akan drop ke kawasan 50. Yang penting kita ingat stock RSI kita perlulah berada di oversold, mean align, breakout ni untuk naik atas. So next position Uniswap ni akan buy kat next Uniswap untuk push price ke atas mana, adalah push price at least sampai ke kawasan above ni dalam $7.3. So next TP adalah potential untuk next TP untuk di Uniswap adalah kawasan ni. Kalau almost kalau ikutkan next TP, kalau ada siapa yang masih position adalah kawasan next TP adalah di kawasan ni lawan 7.3 iaitu align dengan kita punya more major iaitu kawasan middle channel ni, ada kawasan putus-putus ni, so align lah. So inilah kawasan yang nak tengokkan, dan apa yang akan lebih data yang menarik adalah tengok sekiranya RSI itu berada overbought masa price sampai kawasan ni, itulah masanya untuk anda TP. So itulah untuk di Uniswap. Kemudian tengok di Chainlink. Chainlink currently tu dah TP pun, position kawasan ni dah hit $8. So currently tengok RSI berada overbought. Sama juga di Chainlink ni, tu expectation untuk dia tak bukan RSI tak jatuh ke oversold, hanya terus kawasan 50 ni, kawasan above atas 50. Kemudian tengok stock RSI berada below, so meaning good untuk dia push price ke atas. So apapun untuk breakout kawasan ni adalah next target adalah tinggi banyak, adalah $9.6 iaitu height kawasan atas ni. So height atas ni kita akan tengokkan. Yang ni kita lah $9.4 adalah next push kan. Breakout kuning ni adalah more naik atas. Tu tunggu confirmation untuk breakout ni, di mana confirmation tu akan align dengan kita punya pergerakan Bitcoin. So currently Bitcoin still lagi berlaku peningkatan. Ikutkan Bitcoin ada sikit push pergerakan berada kawasan ni. So kalau ikutkan Bitcoin ada mostly kita akan ada rejection, sama rejection ke 2.8 ataupun ke below ni. So meaning untuk di challenge juga. Untuk Chainlink di Uniswap akan ada possible untuk berlaku rejection. Jadi sebenarnya possible untuk rejection mana jatuh ke kawasan ini sebelum dia melakukan pergerakan more push price ke atas. Itulah itu nampakkan untuk possible yang akan berlaku di Chainlink dan di Uniswap. Semoga tengok di Uniswap untuk dropping mungkin akan berlaku kenaikan untuk hari ini. Kemudian ada retest bawah ni untuk retest. So ada possible untuk kita masuk balik kawasan ni untuk layan price ke atas, more ni atas. So ada invest and shoulder yang ni. So invest and shoulder possible dan ni untuk price breaking, ikutkan dah breaking, tu breaking untuk short term kita akan tengok possible untuk kata Uniswap ni akan naik seorang-seorang dia lu. So meaning kita akan tengok price breaking, so ada possible untuk sampai next TP. So lebih kurang samalah next TP ada pun sikit lot atas iaitu break yang ni kita akan nampak price mau lagi kurang invest shoulder kita akan ada pembentukan invest shoulder yang kedua yang ini. So yang ni kita akan nampak pergerakan invest shoulder yang kedua. So price shoulder yang kedua ni ada possible untuk hit kita punya target. Mungkin kita akan ini akan align-kan kita punya more ke atas lah. Kita nampak lebih atas ke itu 9.3. So inilah position di Uniswap ada good banyak untuk short term. So banyak position, sama ada siapa yang nak holding boleh holding lagi kalau ada dalam profit. Bagi Zul tu ada ambil TP. So apapun nanti next position tu akan buy juga di Uniswap ni untuk short term gaining untuk another term. So apapun Uniswap nampak strength untuk melakukan, tapi be mind dalam minda anda ataupun technical analysis iaitu Bitcoin dah berlaku overbought. So give and time saja, dan kita ada yang ni aku kata genting ni kerana kita ada bear flag ni breakout pada possible retest ini ada sama dia naik dan rebound balik ataupun dia akan huge dropping ke bawah. So itu bergantung pada hari, ikutkan hari Selasa ataupun yang Rabu. Hari Selasa ni 13 hari bulan. Sebab apa kita nak tengok data CPI untuk bulan 8.
So bulan CPI 8, so adakah daripada 8.6 adakah akan dropping below 8.6 ataupun increase. Kalau increase kita expectation kan untuk price drop, kalau berlaku pengurangan kita jangkakan Bitcoin boleh melakukan kenaikan. So ada tak lagi kawan nanti tengok kan untuk di Uniswap Chainlink apa lagi? Okey, dah tak ada dah. So guys, itu saja untuk pagi ni. So walaupun macam biasa nanti Dua akan updatekan sentiasa di Discord channel sekiranya ada sebarang movement yang drastik dan sekiranya buy ataupun sell tu punya position, Dua akan maklumkan di Discord channel. So sekiranya anda nak join punya Discord channel, senang saja anda pergi ke Dua punya YouTube kemudian anda cari button join, iaitu join dia punya YouTube membership. Selepas anda klik join button YouTube membership, anda perlu cari home video playlist community membership. Klik saja membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord channel, dan sebaik saja anda klik link Discord tu, automatik anda akan masuk ke dalam tu punya Discord channel. Dan di kawasan nanti tu akan share lah sebarang kuota sharing buy dan selling tu, dan sebarang ada pergerakan nasib tu akan sharekan. Dan dalam juga kawan-kawan kita ada juga share. Contoh ada pergerakan yang ni, kita ada pergerakan member kita yang transaction tu normal, ada resistance, so only akan berlaku rejection. So itulah pergerakan-pergerakan yang kita ada possible yang boleh berlaku. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So jumpa lagi di next review pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.